أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Musa bin Imran. Qala Musa bin Imran, ya Rabbi, man a'azzu ibadaka indaka? Qala man idha qadara ghafara. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab Sunan Baihaqi rahimahullah ada terkandung satu hadis. Qala Musa bin Imran, berkata Nabi Allah Musa ibnu Imran, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man a'azzu ibadaka indaka? Siapakah semulia-mulia hamba engkau di sisi engkau? Siapakah semulia-mulia hamba engkau di sisi engkau? Qala, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, man idza qadara ghafara, yaitu sesiapa yang dia berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia memiliki kekuasaan untuk memurkai. Ghafara, tetapi dia mengampunkan. Hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Musa ibn Imran ialah Nabi Allah Musa yang diturunkan kitab Taurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran ada surah dipanggil surah Ali Imran. Jadi Ali Imran ni mana keluarga Imran. Di dalamnya ada seorang nabi bernama Imran. Ada seorang nabi bernama Imran
ada seorang rasul namanya Musa. Nabi Allah Musa dia rasul, ayahnya Nabi Imran. Nabi Imran ni kubur dia di Oman. Waktu kami ziarah dulu, kubur dia panjang kubur dia. Saya ingat daripada pintu tu, satu pintu tu kubur dia panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa ialah seorang nabi yang tergolong di dalam kumpulan ulul azmi. Rasul-rasul ni yang hebat-hebat, mereka disebut dengan rasul ulul azmi. Pasal apa dipanggil dengan ulul azmi? Sebab mereka ialah rasul-rasul yang paling berat sekali menerima ujian dalam berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Allah Nuh 950 tahun, pengikutnya hanyalah seramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sampai 100 orang pun. Teruknya mengajak orang kepada agama Allah, susahnya nak mengajak orang kepada Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa berdakwah nak mengajak orang kepada agama Allah, dan dia bukan nak mengajak sembarang orang, dia nak mengajak penguasa Mesir, nak ajak Fir'aun Mesir untuk menganut, untuk masuk ke dalam agama Allah. Akhirnya dia diperangi, dia nak ajak masuk ke agama Allah, akhirnya dia diperangi, dimusuhi, sampailah ke peringkat dia nak dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya telah menghancurkan Fir'aun laknatullahi alaihi. Antara lain ialah Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa juga rasul yang mengajak kepada agama Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia juga menerima hukuman balasan yang sama, nak ajak orang kepada agama Allah, tapi dia diancam bunuh. Pada saat nak dibunuh dia, Allah tukar muka Yahuda jadi muka dia diangkat ke langit. Jadi ketua nak bunuh tu Allah tukar bagi jadi muka Nabi Allah Isa, dialah yang dibunuh dan dialah yang disalib. Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia akan mengajak orang kepada syariat Muhammad, iaitu syariat yang paling sempurna di atas muka bumi yang ada dewasa ini, dan tak ada lagi yang lebih sempurna dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad ialah penyempurna kepada syariat nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Isa turun di akhir zaman esok, dia akan bunuh Dajjal. Tempat bunuhnya ialah di sebuah tempat namanya Babul Lud, iaitu di Palestin sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang yang pergi Palestin depa tahu kot tanpa mana Babul Lud. Saya satu azam saya, selagi mana Islam masih belum berkuasa, jadi saya ada prinsip, saya tak akan sampai di Palestin walaupun orang buka pi. Sebab kita pi hari ni, kita pi di hujung senapang, hujung machine gun Yahudi, kita hina. Jadi kita nak pi dengan kita bermaruah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua ada peluang untuk
berada pada hari pembukaan semula Baitul Maqdis, insya-Allah. Moga-moga kita boleh sujud semula di Baitul Maqdis, insya-Allah. Itu azam saya. Walaupun orang duk ajak, jom Ustaz, insya-Allah saya akan pi, tapi lepas daripada kita mulia esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang kita kena tebuih ni. Palestin tu kena tebuih. Palestin dah tak ada lah dalam peta hari ni. 1 bulan Januari 2020, peta baru dunia dibentuk. Dalam peta baru dunia tu dah tidak ada lagi Palestin, semua Israel. Kita wajib ambil balik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka paling teruk dimusuhi oleh bangsa mereka sendiri, iaitu Bani Israel. Sementara Nabi kita SAW ialah ulul azmi, Rasul ulul azmi yang terakhir. Nabi kita SAW hebat juga Rasulullah, sebab Nabi diperangi oleh bangsa yang beragama, yang bersyariat, awalnya dengan syariat Nabi Allah Musa dan bersyariat dengan syariat Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diperangi oleh kaum dia sahaja. Nabi Allah Musa diperangi oleh kaum dia saja. Nabi kita Muhammad diperangi oleh kaum Nabi Allah Musa, diperangi oleh kaum Nabi Allah Isa. Nabi teruk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dicampur Nabi diperangi oleh bangsa dia sendiri. 3 Nabi diperangi. Sebab Nabi lebih hebat, ketinggian Nabi pada peringkat ulul azmi, Nabi lebih tinggi. Jadi ketinggian Nabi ini sebabnya ialah Nabi penutup segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Bahkan Nabi kita SAW teruk menghadapi musuhnya, sebab Nabi ialah Sayyidur Rusul wal Anbiya. Nabi ialah penghulu Rasul-Rasul dan Nabi ialah penghulu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Qala Musa bin Imran, Nabi Allah Musa kata, Ya Rabbi. Nabi Allah Musa ni dia kalimullah. Kalimullah maknanya yang bercakap direct dengan Allah. Tapi Nabi Allah Musa ni sekalipun bercakap direct dengan Tuhan, tapi tak bercakap dengan kalam kita ni. Kalam yang berhuruf, kalam yang bersuara. Kalam ni kalau berhuruf bersuara dia dipanggil kalam baharu. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan kalam yang tak berhuruf, dengan kalam yang tidak bersuara. Allah melontarkan kalam dia dalam hati Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa faham kalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk mana ada yang bercakap tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi itulah. Tapi nak faham kata Allah bercakap tak menggunakan suara, tak menggunakan huruf, kita susah faham macam mana. Kita ni kalau orang main depan kita, dia nak ajak makan nasi, dia berdiri depan kita, kita tak faham apa. Dalam hati dia nak ajak makan nasi, berdiri depan kita, kita tak faham. Apa ni? Cerita apa ni? Dia cakap, jom makan nasi, tapi dalam hati perut, siapa nak faham? Jadi kita tak faham. Macam mana boleh faham kalam yang tak berhuruf, tak bersuara? Jadi oleh kerana begitu payah nak faham tentang kalam Tuhan ni, maka sebab itu ilmu tauhid juga dipanggil dengan ilmul kalam. Atas benda yang susah tu dia maka dia panggil ilmu tauhid, ilmu kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Menyebut ilmu tauhid ni ilmu kalamnya kada. Ilmu tauhid ni macam dia ilmu yang membahaskan sifat wujud, yang membahaskan sifat yang membahaskan sifat salbiyah, yang membahaskan sifat ma'ani, yang membahaskan sifat ma'nawiyah, yang membahaskan tentang istihalah, sifat istihalah, sifat harus bagi Tuhan. Banyaklah perbahasan ilmu tauhid, tapi pasal apa dia panggil ilmu kalam? Ini mimba menyebut sebahagian min itlaqil juz'i wa iradatil kull.
Sebut juzuk tapi maknanya keseluruhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab teras kepada ilmu ni ialah poin dia tang payah. Payah faham. Jadi oleh kerana payah faham, maka dipanggil, maka disebahkan ilmu ni kepada hak payah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa bercakap dengan kalam manusia. Ya Rabbi, man a'azzu ibadaka indaka? Siapakah orang yang paling mulia di sisi engkau? Siapakah hamba engkau yang paling mulia di sisi engkau? Soalan Nabi Allah Musa ni pasal apa? Soalan yang bunyi macam tu. Siapakah orang yang paling mulia di kalangan hamba engkau di sisi engkau? Soalan ni dia menunjuk diri orang yang bertanya. Setiap soalan ialah lambang ataupun mesej ataupun suatu yang menunjuk terhadap diri yang bertanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab soalan ni dia menunjuk kebijaksanaan, kecerdikan seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang soalan ni, sekalipun soalan tu orang panggil soalan bodoh, orang kata soalan tu pun tanya, tu panggil soalan, mata soalan bodoh. Soalan ni bodoh ke, cerdik ke soalan, dia pintu ataupun kunci kepada ilmu. Jangan duk rasa Allah kalau aku tanya soalan ni nanti orang takut bodoh sangat pula. Tanya. Sebab as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya itu kunci kepada ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tanya. Dan orang yang ditanya pula bukan semesti dia menjawab semua. Pada perkara yang dia tak tahu, dia kena kata wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tak apa. Walaupun tak jawab, kata wallahu a'lam pun dah cukup. Minta maaf saya tak tahu, wallahu a'lam, cukup. Sebab wallahu a'lam dah merupakan ilmu dah. Wallahu a'lam ialah merupakan sebahagian daripada ilmu dah. Suatu kata ulama, wallahu a'lam nisful ilmi. Wallahu a'lam sebahagian daripada ilmu. Macam mana? Kata wallahu a'lam dah merupakan sebahagian daripada ilmu. Macam ni. Sebab bila mana orang tanya soalan pada kita, kita tak jawab, kita kata wallahu a'lam, orang tu akan pergi cari orang lain, tanya orang lain pula. Tu sebahagian daripada ilmu. Mungkin dia mendapat jawapan daripada soalan dia tanya pada orang lain, sekalipun dia tak dapat jawapan daripada kita, tapi dia dapat jawapan daripada orang lain. Dia panggil nisful ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Soalan yang Nabi Allah Musa tanya ni ialah menunjuk diri dia. Macam mana maksud dia? Nabi Allah Musa tanya, siapa hamba engkau yang paling mulia sekali? Nabi Allah Musa tanya macam tu sebab dia nak jadi yang mulia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia nak kepada kedudukan kemuliaan hamba di sisi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab yang dikatakan hamba ni, dia hanya mau kemuliaan pada sisi Tuhan ya. Di sisi makhluk haban. Di sisi makhluk ni, kalau kita mulia pada sisi makhluk, bonus. Kalau pada sisi makhluk kita tak mulia, pun tak apa. Asalkan mulia pada sisi Tuhan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita di sisi Tuhan pun mulia, di sisi makhluk pun mulia, mulia di sisi makhluk ialah bonus. Baik. Sebenarnya mulia ni, kalau kemuliaan dinisbah kepada Tuhan, qulillahil izzatu jami'a, katakan kemuliaan bagi Allah semuanya. Mungkin pada pandangan orang tu mulia, sisi Allah tak mulia. Macam mana maksud dia? Maksud dia macam ni. Mungkin kalau orang tu rumah besar, harta banyak, orang panggil datuk, orang panggil Tan Sri, mungkin mulia. Tapi belum pasti dia di sisi Tuhan dia mulia. Sebab dia, ukuran mulia orang ni ialah pada harta benda.
Tapi ukuran mulia pada sisi Allah amal soleh. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal, dengan amalan. Kalau seorang tu harta banyak, amalan banyak, jadi satu kelebihan dia. Kelebihan dia. Tak ramai orang yang harta banyak, amal banyak, tak banyak. Banyak orang harta banyak, amalan tak ada. Sebab dia kira syok dengan harta dia ya. Siang malam pagi petang kira duduk dengan harta dia aja. Tapi ada orang yang harta banyak, dia mulia. Pasal hartanya disumbang ke jalan Allah. Hartanya diberi pada tempat yang Allah suka, yang Allah redha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harta benda kadang-kadang jadi fitnah. Sebab itu kata Allah, al-mal wal banina zinatul hayatid dunya. Harta, al-mal wal banin, harta benda dan juga anak pinak itu terjemahnya zinatul hayatid dunya. Kita terjemah perhiasan, sebenarnya terjemahnya fitnah. Harta benda, anak-anak itu zina, perhiasan hidup di dunia. Akhirnya kita pun cari duit bagi banyak, kita beranak banyak-banyak. Sebab kita kata perhiasan. Sebenarnya perhiasan tu jadi fitnah. Ada satu orang kawan saya, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu, saya tak tahu, tapi saya ukur macam itulah. Dia ustaz, tapi jarang pergi masjid. Kita ni duk kira pergi masjid, dia tak pergi masjid. Satu hari saya tanya juga, ente tak pergi masjid tu? Dia kata, anak bukan apa, anak nak ikut. Nampaklah, anak nak ikut. Anak dia bila dia keluar nak pergi masjid, anak nak ikut. Allah bawalah anak. Anak-anak memang kena bawa main masjid, pasal bagi biasa dengan masjid. Sebab itu ada satu orang pujangga Turki, iaitu pujangga agung, iaitu penyair Muhammad Iqbal. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau suara anak-anak, suara kanak-kanak sudah tak kedengaran di masjid, berarti gelaplah masa depan Islam dalam negara tersebut. Maknanya kalau di rumah Allah ni ada budak-budak, berarti masa depan Islam tu cerah. Kita ni orang Melayu ni macam ni, kalau budak-budak main masjid, pijak, orang tua nak mayang. Kena nak macam tu. Dia kena panggil, mayang, duduk belakang. Dia bukan pi orang tua nak mayang ni. Bukan macam tu, dia kena panggil mai. Soalan selamat. Masjid ni kena jaga. Kadang-kadang ni cara nak didik kanak-kanak bagi dekat dengan masjid. Semalam saya pergi di Penang, ada satu orang tu, dia cerita masjid tempat dia, setiap subuh budak-budak yang main solat subuh di masjid dapat RM5. Nanti boleh buat di masjid Badar ni. Budak-budak main masjid dapat RM5. Banyak pun RM5 tu. Tapi mereka masih belum dapat target. Mereka nak 100, baru main 50. Allah Ta'ala Sayyidina Ahmad. Jadi nak bagi pelajar, nak bagi budak-budak ni main masjid. Ada satu masjid saya pergi di Pulau Pinang juga. Di Pulau Pinang tengah duduk bangkit masjid ni. Satu masjid tu, siapa-siapa yang main masjid, dia ada. Main masjid ni dia kena tik tanda. Cukup peratus lepas nak, dia belanja KFC.
Budak-budak ni beramai bukan kerana pahala, kerana KFC tak apa. Sementara dia nak ikhlas. Ada tu masjid lagi pula, dia bagi rate lagi tinggi. Kalau main dengan ayah, dapat sekali dengan ayah-ayah. Tuan-tuan, duit banyak. Bila duit banyak, tarik orang, didik masyarakat. Kita ni duit banyak, simpan duit. Ada setengah-setengah kita singgah setengah-setengah masjid. Kita masuk bilik ayah, ya Allah, duit banyak tu di papan putih tu. Setiap minggu sekian. AJK ni cekak pinggang tengok banyak kali ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi pintu tandas dia pun dia tak baik. Kita masuk berak teruk, nak kena pegang macam tu. Tuan-tuan, hanya orang masuk tandas tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masjid dia pun tak terurus. Macam mana dia nak mengurus masyarakat dia? Sedangkan Islam bentuk lebih cantik daripada pengurusan yang orang lain buat. Pengurusan yang orang lain buat, dia ada peringkat negara, ada peringkat negeri, ada peringkat dun. No? Jadi sebenarnya yang paling berpijak di bumi nyata ialah qaryah. Qaryah ni ada imam. Imam ni boleh kenal semua anak makmum dia. Dialah sebenar-benar YB yang sebenar-benarnya. Walaupun orang tak pernah angkat jadi YB. Orang tak kata pun YB, orang panggil tu imam je. No? Tapi dia sebenar-benar YB sebab dia tahu semua anak makmum dia. Dalam kampung dia ada berapa orang anak yatim? Dalam kampung dia, masalah Sayyidina Muhammad, ada berapa orang ibu tunggal? Jadi hak ni tuan-tuan, dia kena tarik main masjid. Tuan-tuan, orang ni dia mula-mula kena tarik dengan duit. Sebab itu Islam dia ada al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang dijinakkan hati mereka. Kalau dia ada bakat ataupun gaya-gaya nak masuk Islam, boleh terima zakat dah. Dah boleh terima zakat. Bukan dia masuk Islam lagi, dia dah nak masuk Islam. Jadi sikit lagi bagi duit, bagi zakat, nanti dia masuk Islam. Sebab duit ni kalau tak bagi tak jalan. Tak ada Sayyidina Muhammad, dia semua kena duit. Bagi duit jalan. Ni nak minta anda tolonglah. Ni duit minyak. Duit minyak tu lincin lah kan. Pelincir lah. Kalau tak bagi duit minyak berat ya. Jadi gitu. Jadi subhanallah, tak apalah. Itu sebagai imbalan, itu sebagai terima kasih kita kat dia, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, di Kedah saya tak dengar lagi masjid buat, tapi di masjid Pulau Pinang tu dia mula buat. Di masjid Perda tu dia buat. Maka jadi tiru orang buat. Pagi-pagi budak-budak mayang sah penuh ni, pakai baju sekolah. Cantik tu. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi budak-budak jangan pergi kata pula tak ikhlas. Jangan duk bisik kata pula, lari pula. Jadi tumpang dia mau main tak apa, alhamdulillah. Sebab tu budak-budak kena puji. Orang tua-tua tak boleh puji. Budak-budak pasal apa kena puji? Sebab dia akan semangat buat amal soleh. Saya teringat waktu saya budak-budak dulu, tu saya suka puji kalau saya bang. Jadi bila tu puji bang, akhirnya saya bang tak kira waktu. Pukul 11 bang lah. Tu masak nasi awal. Pergi rumah tu, masalah saya duduk atas tangga, bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara budak habis memecah kesunyian tengah hari. Ada sekali tu balik rumah tu, kalau balik rumah tu kira nak bang, sampai tu salah-salah dengan tok bang lalu. Tok mu kata, amboi cucu tok pandai sungguhlah bang, makan jet terangkat. Salah Sayyidina Muhammad. Sekali tu balik kampung, salah Sayyidina tok tak ada. Allah tak semangat lah, duduk atas tangga tunggu tok. Tengok tok balik bang langsung. Tu budak-budak memang makan jet, memang kena jet, kena bagi.
Taib. Jadi subhanallah, masalah Nabi Allah Musa tanya apa dia ciri-ciri hamba yang baik. Allah kata man idza qadara ghafara. Masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang mampu marah, dia boleh marah tapi dia ampun. Oh payah tuan tu. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina, contoh kita ni bos, staf kita buat salah, kita boleh nak marah tapi kita tahan, kita tunjuk dia macam ni cara buat sebenarnya. Saya ingat satu orang ustaz kami dulu, Ustaz Bakar Kasim, mudir Mata Mahmud, pengetua Mata Mahmud. Ustaz Bakar ni pada saya jasa banyak juga ke kami lah. Dia bukan cengeng pun, dia buat urutan, dia buat belakang macam dia. Dia sebenarnya dia bukan buat urutan macam tu, dia buat urutan dekat belakang, tapi dia lalu semua sengap. Tu dia panggil haibah pengetua. Jadi yang saya nak cerita dia, kami di Bertamu ada badan uniform, badan persatuan ni. Saya tu kami terlibat dengan badan dakwah Mata Mahmud. Ada kawan saya, dia mesti usaha badan dakwah. Bila nak minta satu-satu program, nak minta dia panggil minta peruntukan badan ni, Ustaz Sayyidina Muhammad, dia kena mula-mula sign, mula-mula dia kena lulus daripada guru pengelola badan. Lepas tu baru naik pada pengetua. Sampai pengetua nak luluskan, nak bagi berapa dekat persatuan ni, Ustaz Sayyidina Muhammad. Bila pi bagi, Ustaz Bakar selalu dia garis rap buat ayat lain. Lepas tu dia tak ada garis bawah. Ni tak kena, ni bayat macam ni. Jadi kadang-kadang pelajar dia kata, Allah, letihlah buat surat sampai 3 kali baru nak betul surat tu. Sebenarnya tu didikan dia. Jadi akhirnya kami prihatin, kami tahu bahasa yang baik macam mana nak buat ayat. Walaupun kita mengaji bahasa Melayu, nak periksa SPM, tapi sebenarnya di alam nyatanya, iaitu mana-mana kita buat ayat betul, kita hantar pada pengetua, betul tak macam tu belajar sebenarnya. Jadi dia tak marah, walaupun kali-kali tak marah. Kadang-kadang nak marah juga kan, hampir tak reti-reti, hampir 4 kali aku nak garis, tapi dia maaf. Jadi hatulah membina orang. Hatulah yang menyebabkan, hatulah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal apa? Mampu nak marah tapi tahan marah, maafkan orang, ampunkan orang tu, merupakan ciri-ciri insan terbaik, mulia pada sisi Tuhan, sebab orang tu berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau ikut Tuhan nak murka pada kita, habislah ni, tak hidup dah kita Allah. Tapi Tuhan ampun, maaf, alhamdulillah. Cuma dia main coronavirus nak peringat. Dia main ni nak peringat. Coronavirus ni dia kena siapa? Kena orang tua-tua, budak-budak tak kena. Ada kes yang kena budak-budak, tak ada kan? Maknanya yang salah dengan Tuhan itu ialah orang tua-tua. Budak-budak tak ada salah dengan Tuhan pun. Sebenarnya dia peringatan pada orang dewasa. Qala man idza qadara ghafara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabir qulubana bidatik. Allahumma nabir qulubana bidatik. Kama nabatal ardh min nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nak minta izin kat Pak Angah Ustaz, nak buat pengumuman sikit. Jadi bulan Ramadan ni, sempena Ramadan Han Amai ni, jadi di pondok saya Darul Hadis buat satu program khidmat pada masyarakat, iaitu majlis khatam Quran dan juga bacaan tahlil setiap petang. Jadi setiap petang lepas akan khatam Quran 3 kali, 3 kali khatam 30 juzuk.
Jadi sebab ada 3 halaqah, satu halaqah 30 orang. Jadi untuk dihadiahkan kepada orang-orang, kepada arwah-arwah yang telah pun pergi meninggalkan kita, mak ayah kita, adik-adik kita lah. Jadi untuk tu Ustaz Sina Ahmad di luar sana. Jadi mereka siap orang tu kalau tuan-tuan nak menjayakan malih ni, jadi tuan-tuan boleh ambil orang sana, tulis nama, telefon dan juga arwah. Ada 20 arwah tu tembus semua. Jangan bagi kosong. Bagi penuh arwah tu. Jadi bagi berbaloi kita nak buat malih ni Ustaz Sina Muhammad. Dan satu saya nak peringat, tuan-tuan mungkin mak ayah, adik-beradik, tapi terlupa nak buh guru-guru kita. Buh sekali tu guru kita, insya-Allah. Guru Quran kita, cikgu-cikgu kita, tu jasa kita kejasa lepas kita kena kenang. Jadi itulah khidmat kami kepada masyarakat. Jadi kalau kita nak buat sehari 3 kali khatam doa pun, dia kena suruh orang buat. Kita nak habis sekali pun puas barangkali. Jadi untuk tu kalau tuan-tuan nak mengisi, jadi saya sangat malu-malukan, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan nak menyumbang untuk tu, terpulang pada tuan-tuan, ikut tuan-tuan lah, insya-Allah. Moga-moga sebab malih sumbangan tu untuk anak-anak buka puasa juga. Jadi kita juga untuk lepas bersahur juga, insya-Allah. Moga-moga khidmat ini Allah terima dan sampai kepada mereka yang telah pergi dulu meninggalkan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.